Okey, kita teruskan insyaAllah berkenaan dengan semalam. Semalam saya cerita tentang kesukaran bagi Women's March, satu pertubuhan untuk mengadakan perhimpunan mereka. Katanya nak hantar notis berapa kali, 5 kali pun tak dapat-dapat, susah sebagainya. Sedangkan Akta Perhimpunan Aman mengatakan bahawa tak perlu permit lagi lah, saya dah kata. Sebenarnya tak perlu lagi permit. Kan, tak perlu lagi permit. Dan apa orang kata, sebenarnya yang perlu adalah untuk kita nak apa orang kata, just bagi notis, dan notis itu cukup, iaitu 5 hari sebelum tarikh perhimpunan. Dan sekiranya tempat perhimpunan itu apa orang kata, berbeza, maksudnya masuk ke dalam kawasan-kawasan yang tidak dibenar, contoh sekolah atau masjid sewaktu dengannya, maka polis berhak untuk mengalihkan laluan perhimpunan tersebut. Tetapi polis tidak berhak untuk menghalang perhimpunan itu daripada diadakan selagi dia tidak mengancam keselamatan negara. Baik. So hari ini polis ada buat, Ketua Polis Negara membuat satu himpunan aman, mungkin ada polis silap, kata IGP. Ketua Polis Negara Razarudin Husin hari ini mengesahkan penganjur perhimpunan aman tidak perlu memohon permit dan hanya perlu mengemukakan notis 5 hari kepada polis. Bagaimanapun katanya isu mengenai pihak polis yang dikatakan mendesak penganjur memohon permit perhimpunan mungkin timbul kerana khilaf. Mungkin berlaku kesilapan kerana segelintir ketua polis daerah mungkin sebut notis pemakluman ini sebagai permit. Mungkin ada kesilapan dekat situ. Sebenarnya, tiada isu permit. Sebaliknya, penganjur hanya perlu mengemukakan notis pemakluman sahaja, katanya. Razudin mengulas berkesaan bekas Menteri Parlimen bekas Ahli Parlimen Petaling Jaya Maria Chin Abdullah supaya pegawai dan anggota polis perlu mengambil maklum bahawa permit perhimpunan tidak lagi diperlukan setelah Akta Perhimpunan 2012. Ini setelah polis dilaporkan menolak 4 kali untuk menerima notis penganjur perarakan sambutan Hari Wanita 2024 pada Sabtu depan. Notis itu hanya diterima hari ini setelah pihak menganjur mengumumkan penolakan tersebut. Razudin menjelaskan dia tidak menolak kemungkinan notis pemakluman dikemukakan NGO itu berpunca daripada dokumen yang tidak mematuhi peraturan dalam Akta 736. Polis juga berhak menentukan syarat berkaitan notis pemakluman ini. Kadang-kadang syaratnya penganjuran tidak boleh dibuat di lokasi tertentu dan penganjur akan diminta mengubah ke tempat lain atau mungkin ia tidak dapat kebenaran dari empunya tapak tababit. Ini semua akan diambil kira oleh polis. Tetapi nanti saya akan semak balik kenapa notis pemakluman ditolak sebanyak 4 kali, katanya. Okey. Saya nak komen tentang benda ni, tuan-tuan. Sejak daripada sejak kita zaman pembangkang dululah, saya dah kata bahawa sebenarnya bila kita berarak dan berhimpun di kawasan awam, kita tidak lagi memerlukan permit. Sebenarnya kita tidak lagi memerlukan permit. Okey. Ini kita kena faham dahulu bahawa kita tidak lagi memerlukan permit atau sebarang perkara yang mana di bawah akta polis seperti mana yang berlaku dalam kerajaan tempoh hari, sebelum 2012, di mana kita memerlukan permit di bawah akta polis. Nah, apa beza dia? Beza dia sebegini. Di bawah akta polis, polis berhak menolak permohonan untuk mengadakan perhimpunan. Itu akta polis. Okey, di bawah akta polis, polis berhak untuk menolak sebarang perhimpunan kerana hak untuk menentukan boleh atau tidak boleh berhimpun dan berarak itu adalah hak polis. Ini sebelum Akta Perhimpunan Aman 2012. Okey, setelah Akta Perhimpunan Aman 2012, selain daripada sewaktu kempen pilihan raya. Okey, kempen pilihan raya lain, dia ada Akta Pilihan Raya, itu cerita lain. Dalam keadaan biasa, sesiapa pun boleh berarak, berhimpun, sesiapa pun boleh mengadakan perhimpunan aman dengan syarat dia melakukan beberapa syarat-syarat tertentu. Antaranya yang pertama, telah mengemukakan notis 5 hari sekurang-kurangnya kepada polis daerah yang berdekatan dengan tempat perarakan tersebut. Kedua, menyatakan laluan di mana mereka hendak berarak. Dan sekiranya laluan tersebut melalui jalan yang tidak dibenarkan dalam Akta Perhimpunan Aman. Contohnya melalui kawasan rumah ibadah, sekolah, hospital dan sewaktu dengannya, maka polis berhak mengalihkan laluan. Tetapi polis tidak berhak membatalkan perhimpunan. So, dia dua benda berbeza. Polis boleh kata tak boleh ikut laluan ni, cari laluan lain. Maka kita kena ikut laluan lain. Dan polis tidak ada hak membatalkan perhimpunan tersebut. Itu yang paling utama. So, akhirnya terjawab pada hari ini, Ketua Polis Negara kita betul, mungkin kita bersangka baik, mungkin ada polis yang tak faham lagi sejak tahun 2012. Lebih 10 tahun yang dulu, 12 tahun yang dahulu, satu akta telah diwujudkan. Akta polis tidak terpakai lagi untuk
perhimpunan aman. Okey, sama juga dengan Bersih hari tu kalau dia nak mengadakan perhimpunan, dia orang kena minta permit. Kena minta permit, dan permit itu sebenarnya tak cukup. Well, boleh je permit, polis nak benarkan, tak perlu nak tunggu notis cukup pun, tapi itu bergantung kepada prosedur tersebut lah, kepada prosedur tersebut. Okey, so siapa lepas ni nak mengadakan perhimpunan aman, maka mintalah dengan prosedur-prosedur yang terbabit. Kalau tak pasti juga, pergi ke balai polis berdekatan. Saya dah 2-3 kali menjadi penganjur kepada perhimpunan-perhimpunan. So kita pergi ke balai polis berdekatan, dia ada borang dia. Dia ada borang dia, kita isi borang tersebut, siapa penganjur, nombor telefon, apa semua, kat mana kita nak buat apa, tujuan perarakan, bla bla bla, laluan kita bagaimana, kita bincang dengan polis, maka esoknya, ataupun tarikh, bukan esok, tarikh yang ditetapkan, kita mengadakan perhimpunan, polis akan datang untuk memastikan dia berjalan dengan lancar. Okay? Itu that's that. Harap semua faham tentang perkara tersebut. Okay, saya tertarik Okey, keadaan ringgit sekarang ini kembali mengukuh. Ringgit meningkat berbanding dolar USD menjelang pengumuman OPR. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, pada 7 hari bulan ini ada pengumuman OPR, Overnight Policy Rate, ataupun kadar semalaman, kadar interest semalaman, Overnight Policy Rate, kadar polisi semalaman yang akan diumumkan pada 7 hari bulan ini. Ringgit ditutup tinggi berbanding US dollar. Kalau kita tengok RM4.72 pada hari ini berbanding dengan USD. Kalau kita tengok carta ni pun dia dah mula menurun. Arti kata ringgit mula mengukuh berbanding dengan USD. Dan juga negara ASEAN lain. Ringgit ditutup kukuh tinggi berbanding US dollar dan sekumpulan mata wang utama lain serta mata wang ASEAN menjelang keputusan Bank Negara Malaysia mengenai kadar dasar semalaman atau OPR pada 7 Mac ini. Pada jam 6 petang, ringgit meningkat kepada RM4.7200 berbanding US dollar daripada RM4.74 semasa ditutup pada hari Jumaat. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia, Asfan Nizam Abdul Rashid berkata, kebanyakan pakar ekonomi menjangkakan OPR akan kekal pada 3%. Minggu ini merupakan minggu penting memandangkan pengurusi Rizab Persekutuan Amerika Syarikat akan turut berkongsi penilaian ekonomi terkininya dengan Kongres pada 7 Mac ini. Selain itu, pelabur juga menunggu senarai gaji bukan ladang AS pada Jumaat. Sehubungan itu, Muhammad Asfan Nizam menjangkakan pasaran mata wang akan kekal berhati-hati dalam masa terdekat memandangkan ketidaktentuan mengenai pengurangan kadar faedah AS yang pertama akan terus menguasai sentimen pasaran. Malah Kongres Kebangsaan China akan turut dipantau rapi memandangkan pelabur akan meneliti sasaran makro dalam mencari petunjuk rangsangan ekonomi di China. Dalam negara, ringgit diniaga lebih tinggi berbanding sekumpulan mata wang utama di rantau. Okey, seperti mana yang saya sebut dalam beberapa kali dalam beberapa kali saya menjelaskan tentang ringgit, secara fundamentalnya segala indikator lain tentang ringgit menunjukkan bahawa ringgit kita dalam keadaan, ekonomi kita dalam keadaan mengukuh. Ekonomi kita is going to the right direction, ke arah yang betul. Kita tengok unemployment rate kita menurun, kita kata. Inflasi kita dalam kadar yang manageable, 1.5%. Kemudian kalau kita tengok defisit kita daripada perbelanjaan kewangan kita membaik. Dan juga terkini semalam diumumkan mengenai kadar dividen KWSP, di mana kadar dividennya adalah 5.5%, lebih baik daripada tahun lepas, dan yang menariknya dia tidak jauh bersaing dengan kadar yang diumumkan oleh di antara konvensional dan juga patuh syariah. Okey, di antara konvensional dan juga patuh syariah. Kalau sebelum ini dividen di kalangan syariah dan juga non syariah agak jauh kalau sebelum ini. Tetapi sekarang ini dia dah mula mengecil, jurang dia semula mengecil, dan berkemungkinan dia akan sama, dan berkemungkinan nanti dijangkakan bahawa syariah punya account akan melangkaui atau lebih daripada So kalau kita tengok kadar dividen KWSP berbanding, kita ambil 2020, konvensional 5.2, syariah 4.9. 2021 meningkat 6.1, 5.6. Kemudian 2022 menurun 5.35 dan juga syariah 4.7.
dan sekarang ini dia mula menaik kepada 5.5 dan juga dia semakin mendekat. Kalau kita tengok 2022, jarak atau jurang di antara apa orang kata counter syariah dan juga konvensional agak jauh. Tetapi pada kali ini kita berjaya mendekatkan 5.5 dan 5.4, perbezaan 0.1% sahaja daripada segi so tahniah kepada KWSP yang telah orang kata apa bertungkus lumus memastikan keadaan dan pelaburan kita berada dalam keadaan yang baik. So indikator-indikator ini sebenarnya yang memberikan kekuatan dan mengukuhkan lagi ekonomi kita dalam satu tempoh jangka masa yang panjang.